bincang yang hari tu ataupun boleh masuk yang baru? Nak sambung yang hari tu kan macam mana? Yang hari tu ada cuba tak ni? Okay. Tak apalah, kita bincang lah noh. Okay. Bagi awak mahir. Okay. So kita tengok soalan G tu. Okay, soalan G ni macam hari tu juga, dia suruh kita apa ni? Dia suruh kita tukarkan persamaan dalam bentuk linear. Kemudian dia suruh nyatakan kecurunan dan pintasan Y. Okay, tukarkan kepada persamaan dalam bentuk linear. Seterusnya nyatakan kecurunan dan pintasan Y. Okay, so yang ini kemahiran yang awak kena kuasai, kalau tidak tak dapat nak buat soalan ni. Sedangkan soalan ni sebenarnya sangat mudah untuk awak score. Kalau paper 2 tu dia ada 10, kalau dululah KSSM dia 10 markah dan ini adalah topik untuk lulus. Maknanya topik yang mudah awak nak score. Okay, soalan ni sebenarnya ni tak apa nampak Y kuasa Q sama dengan X kuasa P per 1000. Okay, mungkin ada yang dah buat sebab cikgu dah bagi bahan ni dekat Telegram. Mungkin ada yang buka tengok. So, sekarang ni kita teruskan lagi. Okay, nak buat macam mana ni? Bila tengok soalan ni nak buat macam mana? Okay, so kita tengok soalan ni dia dalam bentuk indeks kan? Ni sebab apa dia ada ni Bila dia macam tu, kita kena buat apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Log. Ya, pandai. Kita kena log. Okay, so kita letak log sebelah kiri dan sebelah kanan. Log Y kuasa Q sama dengan log. Okay, bila dia bahagi, maknanya apa tu? Operasi apa tu? Tolak. Tolak. Okay, log. Nak tulis log asas 10 boleh, tak tulis pun boleh. Tulis log tu maksudnya dia log asas 10 lah kan. So, log X kuasa P. Okay, tapi kalau nak senang lagi P ni kita tendang siap-siap P depan. Tak adalah banyak kali kita tulis kan. Jadi tolak log 1000. Okay, log 1000 ni oleh sebab ni adalah asas 10 kan. Kita nak senang lagi, log 1000 ni kita boleh buat 10 kuasa 3. Samalah dengan 1000. Okay, dalam step yang kedua ni kalau tak mau panjang-panjang, tak mau tulis panjang-panjang, terus kita tulis 10 kuasa 3. Okay, sebenarnya ramai pelajar suka pakai pensel sebab macam ni lah. So dia dah tulis baru dia dah tak idea, dia nak padam macam tu. Sebenarnya tak ada jadi kesalahan dalam peperiksaan SPM untuk awak tulis pakai pensel ya. Tetapi wajib pakai pensel 2B. Sebab pensel 2B tu dia tak macam pensel tik-tik tu. Dia mata dia halus sangat. Kemudian apa ni, kalau scan pun nampak. Sekarang jawapan dalam SPM semua scan. Cikgu-cikgu tanda online. Okay. So kalau nak gunalah pensel 2B. Bila pakai pensel boleh padam Okay, mungkin masa awak dah tulis, macam cikgu kata tadi, cikgu tulis 1000. Baru dapat idea 10 kuasa 3. Sebab apa? Nanti senang kita nak buat. Jadi kuasa 3 ni, okay, 10 kuasa 3. So sekarang ni bila kita nak susun dia, okay, kita nak buat apa ni? Selepas ni 10 kuasa 3 tu kalau kita tendang pergi depan dia jadi apa? 3 log 10 kan. Okay, log 10 maksudnya apa? 1. 1. Jadi sini akan jadi 1 lah. Okay,
So yang ini ni cikgu lupa tadi nak tendang siap-siap. Q ni tendang siap-siap di depan. Okay, yang okay, dia jadi macam tu. Kalau nak tulis kan. So yang depan ni, yang cikgu hijaukan ni, sebenarnya dia operasi darab tau. Q darab dengan log Y. Log tu macam Y saja ke. Macam tu lah dia darab. So kalau dia darab, bila kita nak bawa dia pergi belah kanan, dia jadi bahagi lah. Sebab tu dia akan jadi macam ni. Log Y sama dengan P per Q. Log X. Tolak 3 per Q. Yang ini kan, yang ini, okay, yang ini, sorry. Yang ini kan benda ni. So kita tak payah tulis pun tak apa. Sebab 3 kali 1 dapat 1 kan. 3 kali 1 dapat 1. 3 kali 1 dapat 3. Okay. So tak tulis pun tak apa. Faham kan setakat ni? Siapa faham setakat ni? Angkat tangan. Okay, kalau tak faham tanya tau. Maklumlah cikgu perempuan ni kadang-kadang dia ikut kepala dia je kan. Okay. So seterusnya dah sampai sini. Ini dah dalam bentuk apa? Ini dah dalam bentuk persamaan linear dah. Kenapa cikgu kata dia persamaan linear? Okay, yang ini adalah Y. Okay, yang ini adalah M. Okay, yang ini adalah X. Dan yang ini ni adalah C. Okay, ambil sekali simbol negatif tu no. So dia dah jadi dalam bentuk persamaan linear. Bila dah jadi dalam bentuk persamaan linear, awak sebab dia nak kecurunan kan, awak namakan kecurunan dia adalah P sama dengan Q dan C dia adalah negatif 3 per Q. Bila kita nak lukis, okay, Y dia apa? Apa nama Y dia? Yang Y dia? Log Y. Ya, Log Y. Log Y. X dia? Log X. Log X. Okay, awak dah mahir lah tu. Cuma mungkin proses dekat sini lah, step kedua, ketiga tu je lah. Okay, boleh kan? Boleh ikut kan? Boleh. Okay. So, seterusnya untuk H dengan I perlu bincang ke tak? Awak rasa? Siapa nak bincang H? Angkat tangan. Siapa tak rasa tak apalah, tak payah dah. Dah boleh buat. Mungkin nanti cikgu bagi skema je lah. Nak bincang? Okay. Tak apalah, cikgu bincanglah dengan awak. Okay, so I tu lebih kurang dengan H. Jadi cikgu bincangkan H tu saja. I tu nanti awak buat sendirilah kan. So HI ni dia semua dalam bentuk indeks. Bila dalam bentuk indeks kita kena buat log. Okay, so soalan H tu Y kuasa 2 sama dengan A, B, X. So letak perkataan log kiri dan kanan. 2 ni tendang siap-siap di depan. Okay, log A. Bila dia duduk rapat maknanya darab. Darab jadi apa? Operasi tambah log B. X tu tendang siap-siap di depan. Jadi tak banyak step sangatlah. Okay, bila dah jadi macam ni, okay, log Y sama dengan log ni sebenarnya 1 kan? 1 per 2 A tambah X per 2 log B. Okay, 2 tu dia pemalas sebab tu dia duduk depan. Okay. So bila dah jadi macam ni, apa ni? Set. Sana.
C dia, C dia yang tu. B dia sana. Okay. Okay, untuk situasi ni, okay, yang ini adalah Y. Sini adalah sebab dia X dengan yang ni tak boleh tak boleh perduah ni X. Dia yang ni yang kedua, sebab tu X, dia bukan pemalar. So dia yang ini adalah, yang ni boleh juga ditulis sebagai macam ni, log Y sama dengan log A per 2 tambah log B per 2, yang ini adalah X. So yang ini Y, kalau kita susun balik, cikgu susun balik dululah. Log Y sama dengan log B per 2 X tambah log ni E bukan 9, A per 2. So ini adalah Y, sini adalah M, sini X, sini adalah C. Okay. So sekarang ni M dia adalah log B per 2 dan C dia adalah log A per 2. Okay, boleh ikut tak? Siapa boleh ikut? Angkat tangan. Okay, so bila kita nak lukis graf, dia akan sini adalah log Y, sini adalah log, sini tak ada log, sini X. Okay, cikgu rasa cikgu tunjuklah yang I tu pun cikgu tunjuk jugalah. Okay, so boleh kan? Boleh. Boleh. Okey, cikgu teruskan lagi yang I punya. Yang Y kuasa 4 sama dengan B X kuasa 2. So sebab dia indeks, kita letak log Y tendang siap-siap 4 depan, kemudian log B tambah sebab dia darab. Okey, log kita tendang siap-siap 2 ni kat depan, log X. So dah jadi macam tu, log Y sama dengan 1/4 ataupun terus macam ni pun boleh, log B per 4 tambah yang ini boleh 2 per A lah, bukan 4. A, sorry, ni A. Soalan dia A. Ni A. Okay, so 2 per A log X. So kalau kita susun, log Y sama dengan 2 per A log X sama dengan log B per A. Okay, yang ini adalah Y, ini adalah M, ini adalah X dan ini adalah C. So M dia adalah 2 per A, C dia adalah log B per A. Kalau kita nak lukis, dia akan jadi log 10Y, yang ini akan log 10 tu tak tulis pun tak apa, log Y saja sebab cikgu tak tulis tadi kan. Maksudnya log 10 lah tu, log Y sama dengan log X. Okay, siapa dapat angkat tangan? Siapa tak dapat tanya step nombor berapa tak dapat?
Okay. So cikgu rasa, cikgu harap awak mahir buat benda ni. Okay, kita teruskan lagi untuk nombor 4 ni. Okay, so nombor 4 ni, ungkapkan Y dalam sebutan X bagi graf bentuk tak linear. Okay. Dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X bagi graf bentuk tak linear. Okay, so kalau situasi macam ni, awak kena cari, ini biasa kertas 1. Okay, kertas 1 dia simple macam ni je lah. Okay, dalam situasi ni awak kena cari M, awak kena cari C. Okay, so awak nak cari M, formula dia inilah kecurunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu formula dia. Okay, siapa yang jenis cuai-cuai tu salin. Salin atas bawah titik yang ada 3, 5. Yang ini titik dia, koordinat dia 0, 2. Okay, 0, 2. Kenapa cikgu suruh salin atas bawah? Supaya awak boleh tutup dengan jari awak. Tapi masa situasi cikgu ni, cikgu tak boleh nak tutup dengan jari, hampa tak nampak kan. Jadi cikgu warnakan. Okay, Y, sebab apa cikgu suruh buat macam tu? Sebab ada antara awak, soal lagi XY tu dia tertukar. Okay, so kita tengok Y dulu, yang hijau dulu. Okay, so jadi 5 tolak 2. Kemudian kita tengok yang pink pula. Yang ni lah, tutup jari sebelah tu, tengok yang pink pula. Kalau susun atas bawah awak tak careless lah, ada tak buat silap lah X dengan Y tu. Tak tertukar, tapi ada setengah orang dia okey je. Okey, jadi 3 tolak 0. So kita akan dapat 3/3 sama dengan 1. So sekarang kita dah dapat M, kita kena cari C. Okey, C tu tengok pun tahu dah. Berapa nilai C? 2. C tu pintasan Y kan? Dia pintas dekat paksi Y, 2 ni adalah C. Okay, so kita boleh buat Y sama dengan MX tambah C. Dalam situasi ni awak tengok tiang Y dia nama dia XY. Okay, M dia awak dah dapat tadi 1. Tak tulis pun tak apa. X dia dekat sini, X dia adalah X kuasa 2 tambah C, C dia 2. Itu, jadi itu persamaan dia. Kalau awak nak cantikkan lagi persamaan ni, dia jadi macam ni lah. Y sama dengan X kuasa 2 per X tambah 2 per X. Jadi kalau kita potong ni jadi X tambah 2 per X. Itu dia punya apa? Dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X bagi graf bentuk tak linear. So inilah ungkapannya, Y dalam sebutan X. Ingat tahun lepas soalan SPM tak ada kira-kira, tak ada nombor. Soalan macam ni lah, suruh ungkap, macam-macam ungkap. Jadi anak cikgu kata satu je yang ada. Satu soalan ke macam mana entah yang boleh pakai kalkulator, sebab yang lain tu semua unknown macam ni lah. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Macam tu lah. So awak kena faham ungkapkan Y dalam sebutan X yang cikgu hijaukan tu. Okay, yang itulah Y dalam sebutan X. Okay, boleh lah? Boleh ikut? Siapa boleh ikut angkat tangan? Okay, so kita teruskan soalan contoh yang kedua. Okay, sama seperti contoh pertama. Bila dia bagi koordinat, cari kecurunan dan cari nilai C. Lepas tu awak ungkapkanlah Y dalam sebutan X. So kita tengok di sini. Okay. So kita tengok di sini, M dia apa? Kita tulis atas bawah. Okay, kita tulis dulu 3, 7, 1, 3. Okay, kita cari M dia. M, kita tengoklah yang ni. Yang hijau tu. Jadi yang hijau tu 7 tolak 3. Kemudian kita tengok yang pink ni pula. So kita dapat 3 tolak 1. So kita dapat berapa? 4/2 sama dengan 2.
So dalam situasi ni kecurunan kita tak boleh pintasan Y tu kita tak boleh dapat direct kan. Jadi bila tak boleh dapat direct kita kena buat macam ni lah. Y sama dengan MX tambah C ni dia melalui titik 1, 3. So kita gantilah 1, 3 tu dalam ni. Jadi bila 3 M dia kita dapat 2, X dia tadi 1 tambah C. So awak pakai seesaw, C dia dapat berapa? Beritahu cikgu. Tadi kimia 9 banyak ni juga kan masuk. Hak lain tak masuk ke? Orang lain tak masuk? Lebih sikit. Masuk. Lepas tu mereka tak masuk admit ke siapa? Lebih sikit mereka tak masuk admit ke siapa? Mereka terror dah admit. Tak tahulah. Mereka tak mau apa tak apa ni? Mereka tak mau darjah admit pasal tak mau admit, tak mau ambil admit. Tapi kalau hampa kan ambil admit. Admit lah susah. Taklah susah lagi admit. Cikgu bagi kat kelas hampa tu tak ada pun yang respon kata tengok video. Apa hampa ni? Macam mana RKS macam ni? Kalau SB tak apa boleh faham. Hampa tak boleh faham kalau tak masuk. Kalau ada masalah boleh bagi tahu tak cukup data ke, cikgu tolong top up ke hampa. Okay. So dapat apa C dah? 1. 1. 1. So kalau C dia tu kita tak boleh dapat terus daripada graf, awak kena gantikan satu titik dalam bentuk persamaan dalam persamaan bentuk linear ni untuk cari nilai C. Macam tu cara dia. So sekarang ni kita dah dapat kita dah dapat C tu. So kita nak bentuk Y sama dengan MX tambah C ni. Y ni awak tengok kat graf dia tulis log. Awak tulislah log. Log 10Y sama dengan M tadi kita dapat 2. X tambah X dia adalah ni dekat graf ni adalah log 10X. Okey, tambah C. C dia tadi 1. So ini belum ungkapkan belum menjawab soalan. Okey. Baru dapat persamaan Y sama dengan MX tambah C. So kalau awak nak ungkapkan, awak kena buat macam ni. Okey, kita himpun log sebelah. Okey, jadi log 10Y per dengan yang 2 ni awak untuk yang ini kalau log 10Y, kalau dia duduk depan awak tendang dia ni atas, kalau duduk atas awak tendang di depan, dia main macam tu je kalau log ni. Log 10X kuasa 2 tambah 1. Okay. So kita tulis perkataan log ni sekali saja. Jadi kita akan dapat log Y per dengan X kuasa 2 sama dengan 1. Okay, bila kita himpun, dia duduk dalam 2 rumah. Bila himpun duduk satu rumah log, sekali saja tulis perkataan log tu. Okay, so boleh tak? Boleh ikut tak setakat ni? Kalau tak boleh, abang. Okay, so dah jadi macam ni. Okay, bila dah jadi macam ni, sebenarnya kita kena buat anti-log. Anti-log, ingat lagi tak anti-log? Anti-log, bila kita buat anti-log dia jadi macam ni lah. Y per X kuasa 2, sebab dia asal 10 tu membesar, 10 kuasa 1. Ni adalah anti-log. Ingat lagi tak formula anti-log?
Siapa boleh ingat Saya cikgu cari dia punya tu. Masa awak belajar log dulu kan awak nak tukar dia kalau log nak pergi anti log tu macam mana. Kan dia ada dia punya formula dia sana. Cikgu pun cikgu nak tulis dia punya tu. Ingat-ingat lupa. Mana dia? Okey, awak dah makan ke belum ni? Siapa dah makan? Dah, belum lagi? Lapar. Okey. Okey, log. Kalau ni dia macam ni. Okey, kan ni dalam bentuk log A, N sama dengan X. Bila kita nak buat anti-log, A ni membesar kuasa X tambah dengan N. Yang ni lah anti-log. Dia macam tu lah. Asas tu jadi besar. Okey, boleh tak? Yang ni. Part ni. Ni. Kita kena buat anti-log. Okey. So sekarang ni kita belum menjawab soalan sebab soalan dia suruh ungkapkan dalam Y dalam sebutan X. So bila kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X, jadi Y duduk sebelah kiri, X kena duduk sebelah kanan. So dia akan jadi 10X kuasa 2. Okay, boleh faham tak ni? Siapa faham? Angkat tangan. Siapa tak faham tanya step nombor berapa? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, soalan ni pula. Okey, soalan A. Allah. Ni Okey, soalan A ni. Okey, langkah pertama. Kenapa pula dia lari duduk situ? Okey, soalan ni sama juga macam tadi lah. Kita kena cari M, kita kena cari C. Okey, nak cari M dia. Okey. Kita tahu dia dalam bentuk, koordinat di sini. X dia 0, 4. Yang ini adalah negatif 5, 0. So awak carilah M dia. Okey, kalau nak pakai formula yang pintasan tu pun boleh sebab ni adalah pintasan negatif pintasan formula pintasan Y per dengan pintasan X. Sebab ni adalah pintasan, lebih mudah pakai pintasan ni. Dia negatif, kita tak pakai yang Y2 tolak Y1 tu. Okey, so negatif pintasan Y dia adalah 4, pintasan X dia adalah negatif 5. So, betul ke ni? 4, betul lah. 4, 5. Awak C dia dapat 4 ni. Salah ni. Betul-betul. Ni pintasan. Sorry. Tu C. Okay. Okay. So pintasan Y dia kita direct dapat daripada graf iaitu 4. Okay. Ni 4 ni. So tak payah kira-kira. So yang ini tadi positif lah kan, 4/5. So sekarang ni kita nak bentukkan persamaan Y sama dengan MX tambah C. So kita tengok dekat graf ni,
Okey, atas tu Y punca kuasa X. Kena tengok daripada graf. M dia adalah 4/5. X dia ni dia memang namakan sebagai X. Kemudian C dia adalah 4. So bila kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X, Y sebelah kiri, X sebelah kanan. So dia akan jadi 4/5. Dia sebenarnya yang ini X per punca kuasa X. Tambah 4 per punca kuasa X. Tapi kita kena permudahkan lagi. Okay, step ni tak buat pun tak apa, tapi cikgu saja tunjuk sebab takut ada yang tak faham. So 4/5 tu apa malar? X dia 1. Bila per sebenarnya dia ni X 1/2. Okay, cikgu buat kat tepi ni kan. Siapa yang tak faham tu cikgu terangkan kat tepi ni. Ini samalah situasi dia X 1 bila bahagi tu tolak kan, tolak 1/2. So kita akan dapat X negatif 1/2. So samalah 1 per punca kuasa X. Okay, sebab punca kuasa X ni adalah sama dengan X 1/2. Okay, boleh faham tak yang tu, konsep tu? So kita akan dapat dia sebagai satu tolak tambah lah jadinya. Okay, ni 1 tolak 1/2. Okay, so jadi tambah lah. Sorry. So kita dapat punca kuasa X. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Faham tak? Faham. Okay, so dia dapat macam tu. Tambah 4 per punca kuasa X. Okay. Harap awak boleh faham lah. Yang ni dia tolak-tolak pasal apa? Sebab dia kan duduk bawah. Bila duduk bawah ada bahagi, yang bahagi per tolak. Lepas tu bila bawa ni atas dia kan negatif. Harap awak faham lah. Okay. So seterusnya okey, ada lagi beberapa soalan. Untuk soalan B tu pun sama, cari B dulu. Lepas tu cari C. Kita buatlah. Okey, cikgu harap hampa dah salin kan? Cikgu boleh padam tak ni sebab cikgu nak syuting. Boleh padam. Boleh padam kan, cikgu padam lah. Okey, soalan B. Okey, soalan B sama juga, cari M. M dia tu hampa tulislah atas bawah 46, kemudian negatif 2, 3. Okey, jadi tengok dulu yang hijau ni. Okey, yang hijau tu 6 tolak 3. Kemudian tengok pula yang pink ni. Yang pink ni 4 tolak 2 jadi 6 kan? 4 tolak 2. So kita dapat 3, 6. So 1/2. So oleh sebab kita tak tahu, tak boleh tengok direct C tu, kita kena melalui titik 46 lah. Jadi melalui titik 46 boleh, melalui titik negatif 2, 3 pun boleh. Dapat jawapan sama je. Ambil dia titik yang ada di atas garis ni. Kalau tak ada, okey, boleh ambil titik yang ini, boleh ambil titik yang ni. Ataupun kadang-kadang ambil titik yang di atas garis tu pun masih dapat. Okey, yang penting dia mesti sepanjang garis ni, sepanjang garis ni boleh ambil mana-mana titik sepanjang garis tu. So kita nak ambil sekarang ni 46. Okey. Y sama dengan MX tambah C melalui 4, 6. So bila kita melalui 46 tu, kita gantilah 46 tu dalam ni. Okey, 6 sama dengan M, kita dapat 1/2, X 4 tambah C dia kita nak cari. So sekarang ni bila awak tekan kalkulator dapat berapa C dia tu?
Tak bagi cikgu, beritahu cikgu C dia berapa. Empat. C dia dapat 4. Semua orang dapat C dia tu? Okay, so sekarang ni kita okay. So sekarang ni bila kita dah dapat C tu, kita Y sama dengan MX tambah C. Y dia tu kita tengok kat graf, dia tulis Y ni apa dia? Y dia tu yang tu. Jadi Y per X kuasa 2 sama dengan M dia tadi 1/2. X dia adalah X. Okay, tambah C dia 4. So ini baru persamaan tapi belum mengungkapkan dalam sebutan, belum menjawab soalan lah maksudnya. Okay, so kita kena susun dia lah. Okay, so nak susun dia Y sebelah kiri, X tu akan sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 1/2 X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2. Okay, boleh faham tak? Siapa faham angkat tangan? Apa tak faham tanya step nombor berapa? Okay. So seterusnya kita tengok yang C. Okay, yang C ni cikgu rasa macam tapi dia ada lock tak apalah, buatlah. Okay, so kita nak cari kecurunan dulu. Okay, kecurunan kita tulis dulu -2, 6. Kemudian 0, 2. So kita cari M dia, ambil yang hijau ni dulu. Okay, yang hijau tu, so 6 tolak 2. Kemudian kita ambil yang pink ni. Okay, -2 tolak 0. So kita akan dapat 6 tolak 2, 4 kan? 4 dapat tolak 2 sama kita dapat -2. C dia berapa? Cuba bagi tahu cikgu, C dia berapa? Siapa tahu C dia berapa? C dia boleh dapat direct tu. 2. Ya, 2. C dia kan dia pintasan Y. Jadi C 2 lah. Okay, so Y sama dengan MX tambah C. Kita tengoklah dekat ni log 10Y. Tengok kat graf. M dia -2. X dia tengok dekat graf. Yang X dia nama log 10 X tambah C dia 2. So sekarang dalam bentuk macam ni belum menjawab soalan sebab soalan nak sebutan Y dalam X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Y ni belum lagi. Ni baru persamaan. Tak menjawab soalan lagi. Okay. So dia akan jadi macam mana? Kita himpun log tu sebelah. Okay, kita himpun log tu sebelah. Dia kena buat macam mana ni? Okay, tendang dulu yang ni atas. Log 10x -2. Kemudian yang Sat buat macam mana ni? Nak cari ilham saat ni nak buat macam mana. Okay, kena log tu kita tendang dulu 2. Apa lagi kita boleh buat? Okay, yang ini ni dia boleh, yang ni dia boleh log. Kita adakan, kita wujudkan dia, walaupun dia tak ada kita wujudkan dia sebab kita nak semua ada perkataan log. Okay, semua ada perkataan log. Okay, log
10, 10. Maknanya yang ni adalah 1. 2 kali 1, 2 lah. Sama lah maksud dia. So, yang ini ni kita tendang dia pergi depan sampai atas. Maknanya 10 kuasa 2. Okay. So, yang ini log 10y. So, yang ini semua dah ada log. Okay, bila semua dah ada log, kita boleh, okay, kalau semua dah ada log. So, sekarang ni, apa ni? Dia jadi macam ni lah. Y, kalau tambah tu sebenarnya dia darab. Okay, dia darab. Jadi, 10 kuasa 2 X negatif 2. Tapi kalau kita nak susun dia jadi cantik, dia jadi macam ni. 10 kuasa 2 per X. Alah. Saya tertekan pula. Nah. Nah, ni. Okay. So, dia jadi macam ni lah. So, sini kuasa 2. Dia macam tu. Yang ni barulah jawapan dia. Ataupun kalau kita nak cantikkan lagi, kita boleh tulis macam ni. Y sama dengan 100 per X. Macam-macam dia naik kuasa 2. Macam tu. Okay, boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, kat mana tak bolehnya? Okay, siapa rasa dia boleh ikut angkat tangan? Okay. Kalau tak boleh ikut, bagi tahu yang mana. Yang mana tak boleh ikut tu. Okay. So, seterusnya kita tengok apa soalan mana pula nak buat ni. Soalan ni. Okay, soalan ni sama juga. Kita cari M, kita cari C. Lepas tu kita buat macam biasalah. Cikgu rasa awak boleh buat pun no? Boleh cuba sendiri tak? Kan nak bincang. Kalau nak bincang mana? Nak bincang semua ke nak ada soalan mana? D, E, F ke? Bagi tahu. Rasa-rasa boleh buat tak? Buat sendiri. Boleh kan? Okay, so awak buat sendirilah noh. D, E, F. Okay, D, E, F awak buat sendiri. Sana. Dia suka lari, tak tahu siapa ni. Kat atas ni dia tulis the page contain conflict change. Ada masalah apa tak tahulah ni. Okay, so kita tengok soalan ni, selesaikan masalah yang berikut. Okay, nombor 5 ni. Okay, macam mana kita nak selesaikan masalah ni?
Okey, Rajah menunjukkan graf garis lurus. Okey, dia dah bagi nama graf y per x kuasa 2 melawan 1 per x, nama graf untuk paksi x. Okey, kemudian dia bagi persamaan ni. Dia suruh cari nilai P dan nilai Q. Okey, so kita tengok ni. Ini y. Ini x. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Okey, ni kertas satu ni, bentuk-bentuk kertas satu macam ni lah. Okey, dia lebih simple. Kertas dua awak kena melukis. Okey, kita tengok Okey, bermula daripada apa yang dia bagi. So sekarang ni dia bagi y sama dengan px kuasa 2 tambah qx. Okey, so sekarang ni kita kena persamaan ni kita kena jadi persamaan ni dalam bentuk linear. Okey, kita nak buat apa? Tambah, okey, tambah tolak memang tak buat lah. Darab ke bahagi ke? Ataupun letak log ataupun songsang. Mana satu hampa nak? Hampa rasa? Mana satu rasa sesuai? Hampa rasa persamaan ni? Log tak sesuai. Bahagi. Ya, bahagi. Semua persamaan ni bahagi. Okey, songsang pun tidak. Darab jadi kompleks. Jadi dia bahagilah. Okey. So bila kita bahagi, semua ni kita bahagi dengan x kuasa 2. Okey. So y per x kuasa 2 sama dengan p x kuasa 2. Kenapa kita bahagi dengan x kuasa 2? Sebab yang ni lah kita nak hapuskan ni. Tambah q x per x kuasa 2. Yang ni kita boleh hapus ni. Okey. So dia akan jadi y y per x kuasa 2 sama dengan p tambah q. Ni kalau ni jadi x. Okay. So sekarang ni bila kita akan dapat nilai nilai ni kalau kita nak susun dalam y sama dengan mx tambah c, dia jadi macam ni. Cikgu pecahkan, kalau tak buat pun tak apa ni. Q darab 1 per x tambah p. Kalau siapa nampak dia terus bagi tahu je. Yang ini akan jadi y, ini akan jadi m, ini adalah x, ini adalah c. Okay, so sekarang ni m adalah q, c dia adalah 5. Bukan 5, p. Tengok cikgu pergi tulis 5. P. Okay. So sekarang ni dekat soalan dia ada bagi koordinat ni Ni 2 dengan 5.3. So di situ kita boleh cari nilai Q sebab apa? Q adalah kecurunan. Okay, so sekarang ni kita tulislah kat sini 2, 8, 5, 3. So kita ambil yang hijau dulu ni Allah. Okay, kita ambil yang hijau ni dulu. So 8 tolak 3 per kita ambil yang pink pula ni So 2 tolak 5. So 5 per negatif 3. Negatif tulis tengah So itu untuk M. So untuk C, okay, oleh sebab dia tak melalui pintasan Y dekat graf, kita kena melalui titik. Jadi kita nak cari C,
Y sama dengan MX tambah C ni mesti melalui titik mana 28 boleh, titik 53 pun boleh. Cikgu ambil 28, dapat jawapan sama je. Jadi sepanjang titik tu kita ambil mana-mana titik di sepanjang garis tersebut. So cikgu ganti dalam ni, Y dia 8 sama dengan M dia negatif 5/3, X dia 2 tambah C. So sekarang ni kita kira C dia dapat berapa? Bagi tahu cikgu C dia dapat berapa? Ni yang tak masuk ni hampa kimia dengan Cikgu Azna Ya. Patutlah ramai masuk. Nak kena garang pula ni. 3.33. Okey, kalau bentuk bentuk apa ni? Bentuk pecahan tak wajar jadi dapat berapa? Tekan je kat kalkulator tu. Shift ABC tu. Dapat apa? (34/3) kan? Ya. Ya, 34/3. So, okey, yang ini sorry. Okey, kan C ni adalah P kan? Jadi nilai dia adalah sama dengan 34/3. Okey, jadi P tu adalah 34/3. Okey, boleh tak? Boleh ikut tak ni? Pening tak? Tadi kimia, lepas tu MX, dua-dua killer kan? Tapi hampa hebat. Siapa tak boleh ikut? Tak boleh ikut tanya. Okey kah? Okey tak okey? Okey. Okey. Okey cikgu, okey. Alhamdulillah. Okey. So, soalan seterusnya. Okey, soalan sabarlah noh. Macam mana nak hampa nak buat kan? Begitulah kehidupan. Ni baru latihan untuk hampa. Besok kerja lagi lah. Macam adik cikgu kerja engineer, mula-mula engineer kan, assistant engineer dulu. Lepas tu tiba-tiba kerja dah lah 7 pagi 7 malam. Tiba-tiba bos suruh sambung pula sampai 12 malam OT. Macam tu lah. Okay. So kita tengok contoh yang kedua. Okay, soalan ni dia kata Rajah menunjukkan graf garis lurus X per Y. Tengok. Dia dah namakan dekat sini dah. Kemudian dia kata yang ini nama dia yang ni. Tengok dekat graf. Okay. Kemudian dia diberi, ni persamaan yang dia beri. Lepas tu dia suruh cari nilai, P, nilai Q. Okay. So apa kita nak buat dalam situasi macam ni? Okay, kita tak ada idea salin dulu. Okay, so salin dia dulu. Okay, Y sama dengan X per 3X tambah 2. Okay, lepas tu cikgu kata kalau bentuk macam ni, okay, proses kita boleh fikir kan, tambah tolak memang tak boleh. So, songsang atau log. Agak gampang pun nak buat mana, nak log ke nak songsang yang sesuai. Songsang. Songsang. Dalam situasi ni kena songsang. Kalau per dia songsang macam ni lah. Kalau tengok soalan okay, kita songsangkan. Jadi 1 per Y sama dengan bila songsang dia terbalik lah kan. Okay. Okay, dah jadi macam ni.
So daripada persamaan ni kita pecah. Lepas song-song kita pecahkan. Okay, 1 per Y sama dengan 3X per X. X per X ni boleh potong tau. Tambah 2 per X. So 1 per Y sama dengan 3 tambah 2 per X. Okay, kalau tak nampak 2 per X ni awak boleh je pecahkan dia. Okay, pecahkan 1 per X. So sekarang ni kalau awak susun, okay, 2, 1 per X tambah 3. Yang ini adalah Y, yang ini adalah M, ini adalah X, ini adalah C. Okay. So sekarang ni bila awak dah tahu M dia adalah 2. Okay. Jadi M dia adalah 2. C dia adalah 3. Okay. Dalam situasi ni kita nak cari nilai tadi dia suruh cari nilai apa ni P dan Q. Okay. P dan Q, dia suruh cari nilai P dan Q. Set. Okay. Okay, dekat P dan Q ni ha. Okay, dia suruh cari nilai P dan Q iaitu koordinat tu. Kita nak tahu koordinat tu berapa. So kita ambil titik yang dia bagi. Okay, Y sama dengan MX tambah C ni melalui titik yang dia bagi iaitu 2 Q. Ni dia bagi 2Q ni dia bagi. So kita gantikan Q tu sebagai Y, M tu kita tahu 2, X tu adalah 2 tambah C. C dia tu kita tahu 3. Kita gantilah 3. So Q tu kita dapat apa? 4 tambah 3 dapat 7. Boleh faham tak ni? Siapa faham? Boleh. Boleh. Okay. So sekarang ni nak cari pula titik P. Okay, P ni kan. Titik P ni kita nak cari. Okay, bila kita nak cari P tu Y sama dengan MX tambah C mesti melalui titik PQ. Titik P4. Okay, dekat gambar rajah tu. So kita gantilah Y 4, M dia 2, X dia P tambah C dia 3. So kita selesaikan P dapat berapa? Beritahu cikgu. Satu per 2. Ya, 1/2. Okey. Ada 10 orang je. Awak ada 17 orang. Mana Pi 7 orang lagi tu? Okey, so awak boleh bertahan lagi kan? Kalau tak boleh bertahan, cikgu bagi kerja. Cikgu bukan dah habis lah cikgu. Dah habis Okey, cikgu syok ni. Okey, dah habis ya? Sorry. Cikgu confused. Tadi tengah 1,5 jam ni 1 jam. Okey, so cikgu minta maaf lah mana-mana yang mungkin kekurangan cikgu. So tahniah atas kehadiran anda. Ada apa-apa nak tanya tak?